Selamat datang ke episod 3 podcast Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya Khairi Jamaluddin. Apa khabar KJ? Okay, you? Not bad, not bad. Tengah tunggu Newcastle main malam ini. Okay, ada peluang Malam menang? ini kita rekod Menang. ni. Ada peluang nak menang, ada Okay. peluang nak menang. Kita selepas 2 episod awal tadi banyak 2 episod sebelum ini kita dapat banyak feedback dan maklum balas dan ucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan maklum balas dan Ya. ada beberapa perubahan format sikit-sikit lah kita buat. Ya. Kali ni kita nak ada soalan daripada pendengar yang kita akan address dalam episod ni dan juga episod susulan. Kita bermula terus kepada topik pertama dalam Banyak benda yang kita nak bincang. banyak benda Topik episod ni. dalam episod ni dia tak macam episod sebelum-sebelum ni Ya. yang mana kita just one or two topics ni Right. kita nak run through a few. Okay. Bermula dengan berita bahawa Jabatan Pendaftaran Persatuan Pertubuhan. minta Ya. maaf, JPP ataupun ROS lah, Registrar of Societies telah pun mengeluarkan kenyataan Ya. bahawasanya kalau keluar betul surat yang tular itu, bahawasanya apa yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO untuk tidak ada pertandingan presiden dan timbalan presiden sebenarnya tidak sah, tetapi Menteri Dalam Negeri telah pun menggunakan kuasa beliau untuk mengecualikan keputusan ROS itu. KJ dah keluarkan video TikTok yang saya ingat agak tular. Mungkin KJ nak bagi komen sekali lagi tentang perkara ni. Okey, ya betul. Kita bagi sedikit latar belakang kepada pendengar yang mungkin tak berapa tahu tentang undang-undang pertubuhan di negara kita. Semua pertubuhan mestilah berdaftar di bawah ROS ataupun Registrar of Societies, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Dan sewaktu pendaftaran itu dibuat, semua pertubuhan mestilah menghantar perlembagaan pertubuhan. Jadi ROS ni menjadi regulator. Kalau ada pertikaian daripada ahli-ahli sebelum pergi ke mahkamah, dia boleh rujuk kepada ROS sebagai badan yang mengawal selia semua pertubuhan, termasuk pertubuhan politik di Malaysia. Jadi sewaktu usul yang diadakan di Perhimpunan Agung UMNO untuk blok Presiden dan Timbalan Presiden dipertandingkan, ada beberapa ahli UMNO yang telah buat query, yang telah mempersoalkan, mempertikaikan usul tersebut dengan ROS, sama ada usul itu sah ataupun tidak. Dan ROS telah mereka semak, ya, setelah mereka semak semua dokumentasi dan juga perlembagaan UMNO, mereka dapati bahawa usul itu adalah tidak sah. Usul itu melanggar perlembagaan UMNO itu sendiri yang mewajibkan semua jawatan dipertandingkan setiap 3 tahun ataupun kalau dapat extension 18 bulan selepas 3 tahun itu tamat. Ya? Dan tak ada, boleh dikecualikan. Kita ada pindaan baru-baru ni. Selepas iaitu pilihan raya. pilihan Okay, raya. tak apalah. Tapi setiap jawatan mesti dipertandingkan sewaktu pemilihan parti. Ya. Pokok pangkalnya begitu. So ROS dah keluarkan surat yang mengatakan bahawa tindakan ini tidak sah. ROS tidak kata bahawa UMNO nak diharamkan. ROS cuma memaklumkan kepada Setiausaha Agung UMNO dalam surat ini kepada Datuk Ahmad Maslan bahawa UMNO perlu mengambil tindakan pembetulan, corrective measures. Maksudnya apa? Maksudnya UMNO mesti buka Presiden dan Timbalan Presiden untuk dipertandingkan. Cuma UMNO pilih untuk tidak buat corrective measures. UMNO bergantung kepada Seksyen 70 Akta Pertubuhan, iaitu satu peruntukan dalam undang-undang yang memberi Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, kuasa besar, kuasa mutlak untuk mengecualikan mana-mana pertubuhan, termasuk parti politik yang berdaftar di bawah ROS daripada mana-mana peruntukan di bawah undang-undang tersebut. Jadi sah lah. Kalau orang kata maknanya apa yang menteri buat ni betul. So kita dapat banyak soalan lah daripada pendengar-pendengar. Adakah tindakan yang telah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ini sah dari segi undang-undang dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada jawapan Menteri, jawapan Presiden UMNO itu sendiri, semua merujuk kepada peruntukan undang-undang yang memberi kuasa kepada menteri dan tindakan itu adalah tindakan yang betul dari segi undang-undang. Memang betul lah. Ya, memang betul sebab dalam akta menteri ada kuasa mutlak.
Cuma apa yang kita nak sampaikan di sini adalah kenapa UMNO tidak melaksanakan tindakan pembetulan, corrective measures, dan bergantung harap kepada ihsan daripada menteri dan sebab-sebab tak diberikan. Dalam parlimen, Datuk Seri Saifuddin Nasution kata saya dah bincang dengan penasihat undang-undang KDN dan sebagainya, dan keputusan saya adalah sah dari segi undang-undang. Itu bukan isu dia. Isu dia kenapa UMNO bergantung harap kepada pengecualian daripada menteri dan tidak buka presiden dan timbalan presiden jawatan untuk dipertandingkan kerana usul itu jelas tidak sah. Itu isu dia. Itu isu dia lah. Maknanya dari segi legality tu kita tak pertikai. It's legal. But the point is kenapa parti UMNO, parti Keramat sanggup ambil option untuk dapat ihsan daripada menteri, bukan daripada parti dia. So saya dengar di kalangan UMNO sekarang ni, especially di kalangan penyokong-penyokong presiden dan sebagainya, mereka kata dah dapat pengecualian. In fact, ini adalah kenyataan daripada Mak Maslan sendiri. Dia kata dah dapat pengecualian, dah settle, move on. Tak payah bincang tentang isu ni lagi. Okey, tak apalah. Tapi malam ini ataupun pada podcast ini kita nak rekod bahawa pengecualian itu diberi dan itu sahajalah yang telah menghalalkan usul yang tidak sah ini. Dan jangan kita termakan dengan hujah mengatakan terpaksa buat ni sebab UMNO akan diharamkan. Itu satu lagi poin yang kita nak put on record. ROS sebut dalam surat bahawa perbetulkan keadaan, corrective measures. There was another option. Tak sebut pun soal nak diharamkan. Jadi jangan ditakutkan seolah-olah Menteri Dalam Negeri telah membuat satu favor yang besar lah untuk UMNO. No. Even if he did the favour, which I guess he did, saya pun agak pelik lah kenapa benda ni seolah-olah kita perlu berterima kasih ataupun benda yang menjadi